Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam di alam maya untuk teman-teman semua. Semoga hari ini tiada yang mengganggu live kita. Ya, apa khabar saudara Samsul Anwar? Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Fuad, sentiasa terbaik, teruskan pencerahan. Terima kasih saudara Muhammad Fuad, saudara Rosila, Yayasan Norizwan, ya. Mimi, Azlan Yusof, Syarifuddin Syahari, Cik Din, ya. Apa khabar? Nur Azwa, Muhammad Razi, Abdul Rahman, Waalaikumsalam. Nenek Porak, Rubidin, apa khabar Bi? Semoga bahagia bersama pasangan, doa saya. Yen Iskandar, McHill, Hafizi Abdul Malik, Saudara Abu Samah, Saudara Rider Jengit, R. Merjuna Rishah, Puan Hamidah Ahmad, Lili Meo, apa khabar Lili? Amir Dolah, Rizal Syahari, Roslan Mak Yatim, edisi Diksi Salam Perjuangan, ya. Saudara Farizan Osman, Dian Syah dari Kaum Baru, Saudara Muhammad Sani, Saudara Syukur Jamil, Saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali, apa khabar Kota Baru? Salbiah binti Omar Mia, Pok Teh Zul Osman, dari Syamsu, Saudara Puan Hosman No, Abdul Rahim Rasul, Jahabar Ali, Waalaikumsalam. Amir Dolah, Rosini Kurungot, apa khabar orang Sabah? Perdana Menteri di sana tu. Antnua, CBT, Ujang Man, DZ Keteri, Dr. Ahmad Umaizi, apa khabar Dok? Rahman Rahim, Saudara Hashim Alias. Saudara Hashim Alias ni teman lama saya ke? Lama tak dengar Saudara Hashim. Zainal bin Ali, Saudara Nur Samsiah, Abdul Ahmad Habing, Muhammad Isham, Edi Budiman, Pok Cham Badarudin, Sadino Abidin, Rafi Ahmad, Dezi Yarti dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni, Wan Rahman, ya. Akan saya santuni selesai saya memberi pencerahan malam ini. Saya memerlukan banyak like, banyak share kerana malam ini ada banyak ceritanya yang perlu diketahui oleh warga, khususnya warga UMNO. Saudara Ramsyah, apa khabar? Lama tak dengar orang Muar. Kopi masih ada lagi, jangan risau. Alhamdulillah. Narian Kamarudin, Saudara Ramsyah, dia bagi salam pada teman-teman yang lain. Saya boleh Cok Meh, Mat Yan, Faizal Acoy. Okey, saudara, saya perlu memberi pencerahan. Sudah Mak Yan lancang, maaf, saya tak dapat nak lebih daripada itu. Saya dah jumpa dengan Ketua Bahagian Saudara, Datuk Syakar. Okey, baik saudara. Hari ini tanggal 21 Mac, COVID-19 kes baru ada penurunan sedikit, itu semalam 1671, tapi hari ini 1327. Menjadi jumlah keseluruhan yang terkumpul, terdapat pelangking 333,040 orang yang dijangkiti oleh virus corona, dan mengundang hari ini 4 kematian. Jumlah terkumpul yang telah pun meninggal dunia adalah 1,233. Di Sabah, Alhamdulillah dia turun balik lah. Semalam 102, hari ini 50. Labuan tiada jangkitan. Di Sarawak, ni agak menggusarkan sebab semalam 154, hari ini 276 orang. Sarawak, sebab saya kata warga Sarawak perlu berhati-hati, ya. Di Kedah 30 turun, cuma di Penang walaupun ada penurunan, stay safe Saudara Syahri, pakailah ini. Di Penang masih lagi tak ceroy, Mami, Combi, Nana. Kerana di Penang semalam 328, tapi hari ini masih lagi 205 orang jangkitannya. Di Perak, apa Ponjang ni mereka Komoyo, semalam 37, hari ini naik 55 pula. Turun terus lah, jangan dibiarkan dia menaik-naikkan, turun terus, biar dia kosong, jadi macam orang perlis tu, okey lah juga. Di Selangor ada penurunan, semalam 652, hari ini 356. Cuma di wilayah Persekutuan semalam 78, hari ini naik 115. Di Putrajaya juga meningkat 3. Semalam tiada, hari ini ada 3 jangkitan.
Di Negeri Sembilan semalam 25, hari ini kurang sikit 22. Masih lagi 2 angka, alhamdulillah. Begitu juga di Melaka semalam 18, hari ini 10. Turun kan yuk, turun. Cuma di Johor tiba-tiba dari semalam 130, hari ini naik sikit, 141. Di Pahang juga bila Johor meningkat, Pahang pun meningkat. Semalam Pahang single digit 3, hari ini Pahang 11. Di Terengganu turun semalam 32, 18, cuma tak seronoknya di Perlis. Semalam sifar 3 hari berturut-turut, hari ini naik balik. Ada 5 orang jangkitan di Perlis ya. Di Kelantan alhamdulillah turun 30, semalam 63. Itulah keadaannya di seluruh negara kita kedudukan COVID-19. Saudara Hashim Matan, Saudara Nur Samba, Amir Zuki, Waalaikumsalam, kami Isnel. Secara hari ini saya menerima kabar duka cita baru sebentar tadi. Sekitar jam 8 malam tadi, ini tokoh perjuangan ekonomi Melayu wilayah Persekutuan, Tan Sri Ahmad Shah Safwan telah pun kembali ke rahmatullah sekitar jam 8 malam tadi. Kita mengirimkan ucapan balasungkawa kepada seluruh keluarganya, semoga mereka bertabah menerima ujian takdir ilahi. Jadi untuk itu saya minta secara bersamalah kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Semoga roh Allahyarham Tan Sri Ahmad Shah Safwan damai di sisi penciptanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Ya kan. Begitulah saudara, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Ya. Saya amat rapat dengan Allahyarham Tan Sri Ahmad Shah. Beliau, saya bangga dapat bersahabat dengan beliau kerana beliau merupakan antara tokoh usahawan Melayu di sekitar wilayah Persekutuan yang mampu memiliki bangunan sendiri. Jadi tersergam indah. Tapi apakan daya kalau itu suratannya ya saudara. Saudara, mari kita lihat seketika tentang kehebatan tentera Islam. Ya, dalam peperangan Yarmouk, iaitu semasa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, tentera Islam yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Ubaidah adalah seramai 24,000 orang. Tapi walaupun dengan 24,000 orang tenteranya, kumpulan mereka mampu mengalahkan tentera Rom yang jumlah tentera mereka lengkap dengan peralatan seramai 200,000 orang. Jadi dalam satu dialog dengan Perasaan Marah, iaitu Maharaja Rom ketika itu adalah Hercules. Hercules yang kita baca dalam buku-buku waktu zaman saya dulu itu adalah sejarahnya Hercules. Kononnya hebat sangatlah. Jadi dengan Perasaan Marah, Hercules bertanya kepada tenteranya mengapa tentera Islam boleh menang sedangkan tentera Rom lebih besar jumlahnya. Jadi jawab salah seorang anggota tenteranya, itu panglimanya, dia kata orang Islam ni mereka tidak takut kepada sesiapa kecuali kepada Allah SWT. Jadi mereka patuh pada ajaran Islam sehingga dalam peperangan pun mereka tidak tinggal solat berjemaah. Mereka berkasih sayang, saling tolong menolong dan amat patuh pada ketua dan ajaran agama mereka. Sedangkan kata tentera itu kepada Hercules, tentera kita ni tiada kejahatan yang tidak dilakukan. Jadi seorang tawanan tentera Hercules yang dibebaskan memberitahu bahawa tentera Islam pahlawan di siang hari dan ahli abid di malam hari. Jadi kata tawanan itu adalah itu tentera Islam ini mereka menjadi pahlawan di siang hari dan menjadi ahli abid di malam hari. Mereka tidak makan yang haram. Bila bertemu mereka mengucapkan salam, kejahatan dihapuskan dan kebaikan ditegakkan. Jadi kata Hercules, jika benar semua ini, maka mereka akan berjaya menguasai tempat aku berpijak sekarang ini. Jadi apa yang dijangka oleh Hercules benar-benar berlaku. Rom dan Parsi jatuh di tangan Islam semasa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi kesimpulan daripada peristiwa ini adalah umat Islam akan berjaya selagi mereka mengamalkan Islam. Tapi jika Islam dipisahkan, maka tunggulah saat kehancuran. Jadi ini kita ambil sebagai iktibar untuk kita semua ya. Ingat saudara, negara rahmah, ummah sejahtera. Baik saudara, kita masuk sekejap untuk e-commerce. Saya akan terus untuk e-commerce supaya saudara dapat peluang perniagaan. Kalau ada produk-produk saudara, kirimkanlah kepada berhubung dengan anak saya
Azhar. Al-Azhar di talian 011 330 41241. 011 330 41241. Ataupun jadi kalau dengan Azhar tu jangan lupalah rendang tuk ibunya ya, ataupun bahulu berdal. Ini dah dekat dengan puasa ni. Tak lama lagi raya pula. Ataupun boleh berhubung dengan Siti Farehah. Menantu teman you. Ya, Siti Farehah di 017 711 4300 untuk menyusun produk-produk yang saudara ingin iklankan. Tapi bila berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa enaknya dendeng manis Siti Farehah. Boleh hubungi Siti Farehah 017 711 4300. Kalau saudara memerlukan buah-buahan yang segar untuk sekitar Lembah Kelang, terus dihantar ke rumah saudara, harganya di bawah pasaran, boleh hubungi Syauqi. Bertanyalah apakah latest ataupun buah-buahan terbaru yang sampai daripada luar negeri. Dia datang daripada Argentina, dia datang daripada England, datang daripada Amerika, datang daripada Norway dan sebagainya. Memang buah-buahannya segar. Jadi harga di bawah pasaran. Boleh hubungi Syauqi 012 357 5703. 012 357 5703. Baik saudara. Amerika, sebagai saya katakan semalam, dia telah mengumumkan penemuan terbaru bahawa black seed ataupun habatus sauda yang disebut sebagai chloroquine adalah ubat terbaik untuk COVID-19. Ini kenyataan daripada pakar-pakar perubatan Amerika. Yang diperlukan minum 6 hari. Jadi dengan pencerahan ini maka saudara memperoleh kebaikan. Carilah habatus sauda. Memang habatus sauda ini makanan yang unjuran daripada baginda Rasulullah SAW. Dan teman kita saudara Zul, dia punya produk. Saudara Zul mengusahakan produk berasaskan kepada makanan-makanan sunnah Rasulullah. Dia ada pelbagai jus minuman kesihatan. Saudara boleh berhubung dengan saudara Zul 019 917 0449 019 917 0449 ataupun dalam internet boleh cari iaitu Toko Jamu Kemaman. Hari ini saya nak review tentang habatus sauda. Habatus sauda ni adalah gabungan minuman terpilih, iaitu habatus sauda plus tunjuk langit. Jadi antara Timur dan Asia. Minuman habatus sauda plus tunjuk langit ini adalah untuk menambah tenaga kita apabila hadirnya bulan Ramadan nanti. Kemudian membantu menambah tenaga dan stamina, menguatkan sistem imunisasi dan antibodi. Bila habatus sauda tu. Kan saya kata tadi bahawa di Amerika mereka memperakui tentang black seed ataupun habatus sauda. Ia juga membantu meningkatkan tenaga dalaman lelaki dan wanita, melegakan sakit pinggang, sakit lutut, sengal tulang, sendi, kebas saraf dan melancarkan peredaran darah. Ini semua dia bukan ubat ya saudara, ini supplement food ataupun makanan tambahan yang berasaskan kepada habatus sauda. Jadi ia juga membantu melancarkan sistem penghadaman dan membersihkan usus untuk membuang toksik. Dan sesuai untuk ibu selepas bersalin untuk mengeluarkan angin dalam badan. Dan ia turut membantu merawat diabetes. Itu tunjuk langit tu. Itu darah tinggi dan mengawal kolesterol. Diabetes tu adalah kencing manis ya. Jadi ramuan habatus sauda, ramuan-ramuannya adalah habatus sauda, madu, buah tunjuk langit, kayu manis, kunyit, galik ataupun bawang putih, lada hitam, halia, kurma dan delima. Jadi dirangkumkan semua, ekstraknya dijadikan minuman. Jadi kalau saudara berhasrat untuk mendapatkan produk ini, boleh berhubung dengan saudara Zul 019 917 0449 ataupun layari laman Toko Jamu Kemaman. Boleh saudara juga boleh menjadi agen. Boleh. Jadi sama-sama kita berkongsi peluang perniagaan. Okey saya, itu e-commerce. Salam impian, moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000.
Saya akan terus menyatakan ini, salam kita, dan saya minta saudara like dan share. Kita dah mula nak masuk ni. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah UMNO di ambang krisis. UMNO di ambang krisis. Walaupun ada teman-teman yang menyarankan kepada saya tadi, dia kata kalau boleh carilah tajuk lain, cari yang positif sedikit. Tapi saya kata inilah realitinya. Ya. Bagaimanapun sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazil daripada Perlis. Cantik bahasanya, menegur dalam senda. Kata Pak Nazil, beli lokan di Simpang Kuala dimasak rasa oleh Kak Limah. Gila bukan sebarang gila. Gila berkuasa dibenci umat. Inilah orang politik ni kadang dia gila berkuasa, dia sanggup melakukan apa saja. Dia tak peduli, sedangkan kegilaan itu membuatkan umat benci. Makan laksa sampai segah, kenyang. Makan laksa sampai segah, lemak pari di pedas cili. Semakin berkuasa, iman disanggah. Tunggulah hari Allah adili. Jadi kalau mereka demi kuasa sanggup buat apa-apa semua, tunggulah masanya Allah akan menjatuhkan hukumannya. Waktu itu jawab sendirilah ya. Kemudian saya juga santuni pantun satu rangkap pantun daripada Abang Lee dari Terengganu. Saya suka pantun Abang Lee ni sebab Abang Lee juga adalah seorang pemusik. Kata Abang Lee, turutlah tuan resamnya padi, makin runduk, makin berisi. Jasa hidup adalah bakti, di mana singgah orang sanjungi. Jadi kalau kita hidup kita ni berbakti, maka di mana-mana pun kita berada, orang akan ingat, orang akan sayangi, orang akan sanjungi kita. Kemudian ada seorang pelayar, dia menghantar ni, saya baca malam tadi bila semasa saya menantuni respon-respon daripada teman-teman. Saya berjumpa satu pantun dan tulisan daripada saudara Asimat Ali. Apa kata Asimat Ali? Dia kata kereta api menuju ke barat, sampai di barat terus ke pekan. MP sibuk melompat, masalah rakyat mereka abaikan. Jadi saudara Asimat begitu marah dia sebab MP ni sibuk lompat sana, lompat sini, tak berhenti. Okey, usai pantun. Jadi sebelum saya memberi pencerahan, saya minta saudara like dan share ramai-ramai. Jadi sebelum itu saya ingin memberi peringatan. Ini ayat yang tepat yang diberi oleh teman saya, mantan pegawai polis. Dia kata eloklah saya war-warkan benda ini untuk mengelakkan diri saya terjebak dengan masalah. Sebab kadang-kadang sebab orang kita yang ada masalah tiba-tiba. Ini peringatannya ya. Dia kata bagi mereka yang menyunting semula live saya, pada teman-teman yang menyunting live saya dan dimasukkan ke channel YouTube, maka anda bertanggungjawab di atas suntingan yang anda lakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda di sini. Pihak saya tidak juga mampu untuk memantau kesemua komen-komen yang ditulis di sini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Ingat ya. Ini sebab kadang-kadang saya tengok juga, bukan saya tak nampak, ada juga apa bicara saya itu masuk disunting, masuk dalam YouTube, pendek-pendek 3 minit, aja dalam 15 minit, 10 minit. Kadang-kadang ada komen, ada tajuk yang lain dan sebagainya. Tidak memenuhi sebagaimana saya bawa saya punya pencerahan daripada saat A sampai Z. Tapi mereka tengah-tengah potong masuk. Jadi saya tak tanggungjawab. Salam Rahim Rasul. Assalamualaikum. Apa kata Salam Rahim Rasul ni? Salam perjuangan satu Malaysia, UMNO amnya. Selamat meneruskan pencerahan dan penerangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan untuk rakyat Malaysia. Warga UMNO amnya. Terima kasih Saudara Asma, Saudara Fadla Abdul. Saudara, seringkali saya nyatakan bahawa kebajikan didahului, rakyat disantuni. Tapi apa yang kita lihat hari ini masih belum ada lagi tanda-tanda bahawa kebajikan didahului dan rakyat disantuni. Permasalahan moratorium hari ini hari Minggu, memang tiada pengumuman. Besok hari Isnin dah sudah lebih setengah bulan 3 ni. Suku bulan pertama tahun 2021 telah kita lalui dengan penuh kepedihan.
penuh keperitan oleh rakyat. Tapi nampak-nampak gaya seolah-olah tidak disantuni. Benar, Perdana Menteri ada membuat pengumuman, pelbagai-bagai lah kononnya. Tapi tidak nampak program tersebut sampai ke sasaran. Jadi sistem penyampaian tidak dapat terlaksana dengan baik. Jadi akhirnya, sebagai contoh, moratorium tidak ada. Bank masih terus mengejar. Begitu juga dengan kumpulan wang sebenar pekerja. Masih lagi tidak ada tuntas. Dan bantuan prihatin, kata nak bagi 1,600, ada yang dapat 300. Kata nak bagi 1,000, ada yang tak dapat langsung. Dan sistem penyampaian itu putus di tengah jalan. Jadi akhirnya rakyat yang menderita, ya, saudara, daripada parit 69 perak Zubir Bakar, Pakar Boyok. Begitu juga dengan barangan di pasaran yang nampaknya terus menekan kehidupan rakyat. Saya hari ini tak turun ke pasar. Terus orang kata, kalau saya turun. Hari ini saya tak turun. Tetapi saya berkesempatan makan tadi di sebuah restoran. Harganya begitu tinggi. Begitu tinggi. Ialah terasa lah pula nak makan ketam. Malu saya dah tua-tua. Ni bukan nak banyak mana pun. Terasa nak makan. Saya tahu, seekor ketam harganya RM50. Terkejut saya. Jadi saya kata tak payah order lah. Tapi anak-anak saya kata tak apalah. Papa nak makan, bagilah papa rasa juga. Mereka pilih anak-anak. Ingatkan bapaknya teringin. Jadi saya tengok tak sampai hati. Seekor ketam harganya sampai RM60. Seekor ikan harganya sampai RM120. Saya kata nak buat macam mana ni kalau macam ni. Ini kemungkinan saya, mereka anak-anak saya ni, dia kumpul-kumpul adik-beradik dia. Belanja bapaknya makan. Tapi harganya begitulah. Itu bagi yang ada pendapatan. Bagaimana dengan rakyat yang tak ada pendapatan? Jadi sebab itulah berkali-kali saya katakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ewa Pengguna kena berusaha untuk menurunkan harga barangan. Kalau datangnya harga itu mahal, takkan peniaga boleh jual murah. Tutup kedai lah mereka. Dan saya melihat banyak kedai-kedai di sekitaran kawasan rumah saya yang ditutup. Malahan rumah-rumah yang tertulis house for sale, bank lelong, for rent. Banyaknya saya tengok. Ya Tuhan, artinya ekonomi kita sudah menghampiri dalam kenazakan. Bukan lagi merudum, bukan lagi susah, kenazakan ekonomi. Jadi untuk itu saudara berhati-hati. Kalaulah saudara ada wang sedikit, simpanlah, berbelanjalah. Spend what you need, is not what you want. Belilah apa keperluan, bukan apa yang anda hajati. Ingatlah saudara, saya sering mengingatkan saudara dalam keadaan kenazakan ekonomi kita ini. Dan hari ini kalau ikut dari pengumuman di Kota Baru, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, dia kata bahawa Parlimen tidak akan bersidang sehingga habis usai musim darurat. Kalau mengikut jeda waktu sebagaimana diumumkan, bahawa darurat mungkin sampai 1 bulan Ogos. Mungkin dilanjutkan lagi. Tapi bila dia mengatakan bahawa insya-Allah Parlimen akan bersidang selepas darurat. Selepas darurat tamat. Jadi dia kata tak kira berapalah. Tak kira bulan berapalah. Bila-bila tarikh yang difikirkan sesuai oleh yang di Pertuan Agong, dia pulangkan balik pada Agong. Sedangkan dulu Yang Maha Pertuan Agong telah pun menyatakan Parlimen boleh bersidang pada bila masa, tapi mereka berlindung lagi dengan istana. Jadi dia kata cuma Yang Pertuan Agong bertindak menjalankan fungsinya berdasarkan kepada nasihat pandangan yang diberikan Jemaah Menteri berdasarkan fakta dan sains. Bantai kau orang lah, kau tengah berkuasa ni, kau buatlah. Dan sebagaimana yang dituntut oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia mengatakan dah 25 hari berlalu, dia kata. Ini Datuk Seri Zahid menyatakan, dah 25 hari berlalu sejak Yang Pertuan Agong bertitah Parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat berkuat kuasa. Tapi sehingga hari ini masih tiada tarikh yang ditetapkan oleh kerajaan untuk wakil-wakil rakyat kembali bersidang di Dewan Rakyat. Fungsi Parlimen sebagai proses semak dan imbang dalam sistem demokrasi negara terus tergantung dengan alasan sains dan data. Kita perlu ingat bahawa Parlimen mempunyai kedudukan paling utama dalam sistem demokrasi. Parlimen adalah forum untuk rakyat menyuarakan permasalahan melalui wakil-wakil mereka yang dipilih dalam pilihan raya. Itulah fungsi Parlimen. Yang berkali-kali saya katakan bahawa suara rakyat sekarang ni tak ada. Tidak ada siapa yang dapat mendengar, melainkan kita lontarkan
melalui Rozi Johari, kucak kacir dibuatnya. Betul Rozi. Dalam keadaan sekarang ni. Jadi yang dapat rakyat dengar adalah melalui live daripada saya yang dilihat. Konon-kononnya saya ni anti kerajaan. Tak pernah terniat pun. Jadi Azhar Liner, cerita sama aja sana sini. Duduk masjid lagi baik duduk daripada dunia hanya sedar azan. Ini bukan soal cerita sama. Ini kita menyuarakan supaya mereka dengar. Tapi ternyata mereka ni pekak dan tuli untuk mendengar denyut nasi rakyat, denyut nadi rakyat. saya apa yang kata saya, dia kata Parlimen juga merupakan badan perundangan persekutuan bagi memeriksa dasar-dasar kerajaan demi kepentingan negara. Ia menjaga dasar pengasingan kuasa, iaitu eksekutif, legislatif dan judisiari, bagi mengelakkan berlakunya penyalahgunaan kuasa akibat pemusatan kuasa. Jadi kalau semua kuasa itu ada pada eksekutif, tak adalah semak dan imbang. Itu keadaan saya. Jadi dalam keadaan ini berterusanlah Presiden UMNO menjerit minta, tapi mereka tak peduli saya, mereka tak pandang sebab mereka merasakan mereka berkuasa. Itulah keadaan saya. Dan hari ini pula tiba-tiba timbul pula satu cerita. Saya ketawa. Iaitu kisah cerita cabul orang politik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba dalam keadaan rakyat susah, orang susah, ada pula pemimpin politik yang bergelar datuk daripada Pantai Timur. Dia mencabul isteri sahabatnya sendiri. Dia dalam peristiwa itu, dia kata kejadian berlaku antara jam 1 pagi hingga 5 pagi. Mangsa tidur di bilik bersebelahan bilik suspek, dia kata. Dia cuma tersedar selepas dirinya dicium dan dicabul. Pada mulanya mangsa menyangkakan perbuatan itu dilakukan oleh suaminya. Namun mangsa terkejut apabila mendapati ia dilakukan oleh suspek. Jadi bila saya baca berdua, saya dah macam cerita kisah dalam novel Mona Gersang lah pula. Mereka gagal untuk menahan nafsu. Isteri ada. Takkanlah bini orang pun kena panjat. Macam manalah mereka ini mahu dijadikan sebagai pemimpin untuk rakyat. Isteri sahabat, bini orang. Saya hilang hormat kalau siapa saja yang mencabuli ataupun memperkosa atau melakukan persinahan atau mengada hubungan dengan isteri orang. Saya tidak akan menghormati mereka. Sebab dalam Islam, apabila kamu melakukan zina dengan isteri orang, hukumnya berat, rejam sampai mati. Tapi ini ahli politik. Dan bagaimanapun kita serahkan pada pihak polis untuk menyiasat. Tidak saya, ini mungkin ahli politik UMNO, bukan. Ini bukan ahli politik UMNO. Tapi saya tak boleh sebut nama siapa lah. Dapatan saya, ini ahli politik dari Pantai Timur. Ya Rabbi, ya Tuhanku. Pulanglah saya ya. Kemudian ada pula lagi cerita. Ini lagi pula. Iaitu tentang adanya broker kerajaan. Bukan politik. Kerajaan pada broker. Ada broker dilaporkan telah menerima sekitar 500 juta daripada Goldman Sachs bagi pihak parti politik sebagai penyelesaian mudah isu tuntutan sebanyak 96 bilion daripada Goldman Sachs oleh kerajaan Malaysia dalam kes 1MDB. Jadi dilaporkan Goldman Sachs bersetuju membayar hanya sepertiga dari jumlah yang dituntut oleh kerajaan Malaysia dan katanya telah pun dipersetujui. Itulah saya hairan, dia kata macam mana Goldman Sachs kena bayar, orang ni kena bayar, bank ni kena bayar, bank Singapura kena bayar. Macam mana kata Datuk Najib yang ambil duit tu? Ini persoalan saya lah. Jadi dalam keadaan begini kita minta lah supaya PDRM dapat menyiasat kesahihan maklumat yang tersebar ini kerana ianya bukan dari sumber rasmi. Kerana jika benarlah 500 juta telah diterima sebagai komisen, ia amat pelik. Kerana komisen sepatutnya dibayar oleh pihak yang menerima pembayaran, membuat penyelesaian, bukannya dari pihak yang dituntut. Dalam isu ini, Goldman Sachs boleh dilihat sebagai membayar rasuah untuk mendapatkan penyelesaian mudah dan rendah dari amount yang dituntut. Tapi tak tahulah kini sampai ke mana, kita tak tahu. Terpulanglah. Saya tak boleh menamakan orang tu. Ya? Itu keadaan negara kita ni. Segala-galanya kucak-kacik. Sistem apa ini kewangan kucak-kacik, sistem politik kucak-kacik,
Jadi sikap pemimpin takkanlah nak cabul bini orang. Saya hilang hormat kalau mencabul isteri orang, apatah lagi ada affair dengan isteri orang. Memang orang macam itu tidak layak untuk jadi pemimpin. Terpulanglah pada saudara. Sebenarnya saudara, UMNO kini, saya nak jelaskan bahawa UMNO sudah mula di saat-saat kita membina kekuatan, waktu kita mewujudkan muafakat nasional pada tanggal 14 September 2019, saat kita menjadi pembangkang, waktu UMNO jadi pembangkang, semuanya bertahu, kukuh perpaduannya. Dan kita dilihat begitu kuat dan teguh dan digeruni oleh semua pihak. Walaupun kita tidak mempunyai kuasa. Jadi kini UMNO diambang krisis. Persoalannya kenapa jadi begitu? Macam mana? Siapa sebenarnya yang menjadikan watak-watak Sikito, watak-watak Raja Mandalia, watak-watak Kama Wijaya dalam epik kejatuhan Empire Melaka. Saudara Hanan Nur, anda bertanggungjawab. Saya tak cakap apa ya. Jadi sebenarnya orang UMNO ni, warga UMNO, pemimpin UMNO ni dia baik-baik. Dia berlapang dada, sentiasa sabar, lapang dada, menyantuni ukhuwah persahabatan, tidak mengejar jawatan yang muka-mukan. Kalau bukan hak kita, kita tak nak rebut. Sebab itu bila jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan, tak ada pula UMNO berebut nak jadi Perdana Menteri, walaupun kita dalam posisi untuk menuntut. Tak ada. Sebab pemikiran kita adalah menghormati dasar ekonomi dan menghormati rakyat. Perjuangan kita adalah perjuangan rakyat. Dan orang Melayu ni, UMNO ni, dia melambangkan cara kehidupan Melayu. Piramli pun dalam filem Musang Berjanggut, kalau saya tengok, dia ada memberi gambaran. Tapi kadang-kadang tak nak dengar. Apa dalam gambaran itu, Piramli, setiap orang kena bercakap benar. Tak boleh membuat kepentingan diri sendiri. Bila tanya, ini siapa sebagai apa? Sebagai qadhi nikah kahwin. Salah tak kalau datang mengganggu isteri orang? Salah. Habis sekarang ni, tak apa, itu boleh tukar, boleh pindah. Piramli dah buat. Dalam keadaan begitu, Piramli juga dalam filem yang saya tengok, banyak. Dia kata ada petua-petua untuk. Dia kata kalau kita berjalan dalam gelap, jangan lupa bawa tongkat. Bukan jalan gelap yang redah begitu saja. Bukanlah keadaan teraba-raba, jangan lupa bawa tongkat. Tapi kalau jalan waktu cerah, gunakanlah akal fikiran. Dan kita pakai payung bila berjalan dalam hutan. Jalan tu, tengok atas pokok apa semua tu, pakai payung. Supaya kalau ada ular, kalau ada ranting kayu, tak timpa kepala kita. Itu tujuannya. Saudara. Kemudian, kalau berjalan dalam air, mengandung air, pakailah kasut. Ini Piramli dah tunjuk petua-petua dulu. Tapi tak mau ikut. Akhirnya, kita mendengar orang kata bidanan makan buah beluluk, akhirnya semua terjun dalam lubuk. Dan semua jadi kelam kabut. Hari ini sekarang ni lencurlah kita. Sebenarnya telah pun diputuskan dalam Majlis Kerja Tinggi UMNO bahawa UMNO tidak akan bersama dengan PPBM dalam PRU 15 nanti. Ini telah diputuskan. Jadi persoalan sekarang ni, yang kita hairan, kenapa ada pemimpin yang nak membahaskan balik? Kenapa ini bukan hanya diputuskan oleh Majlis Tinggi kerana kehendak Datuk Seri Zahid Hamidi? Tidak. Ini adalah kehendak daripada 145 ketua-ketua bahagian pada tanggal 4 hari bulan Januari lalu. Ini perkara yang jelas. Dan ia bukan merupakan kehendak ketua bahagian pula. Ini adalah kehendak akar umbi yang membawa usul di peringkat persidangan UMNO bahagian. 145 bahagian menuntut supaya UMNO memutuskan hubungannya dengan PBBM. Tapi sekarang ini bila Majlis Tinggi itu lagi buat, mereka tuduh Presiden UMNO menggunakan kuasa veto dalam mesyuarat di Jeda Baik. Majlis Tinggi dah putuskan. Tapi memanglah orang yang membawa cerita tu, Tan Sri Anwar Musa sana sini mengatakan apa ni, dia
tak ada dalam mesyuarat Majlis Tinggi. Dia bukan ahli Majlis Tinggi pun. Bertanding timbalan presiden pun kalah terterap. Ya, jadi bila ini dalam keadaan begini disalahkan dan ada usaha pula. Ada usaha pula nak mengubah keputusan Majlis Tinggi melalui Perhimpunan Agong UMNO. Saya kata apa hal lah dia orang ni. Ya, dia pun bawa lah cerita konon sedih lah dia kata. Dan lebih menakutkan. Kononnya Barisan Nasional ini UMNO ni akan lemah. Kalau bertanding sendirian akan kalah dia kata. Kononnya lah. Kononnya ada laporan agensi kerajaan. BN akan kalah bertanding sendirian. Kerana Perikatan Nasional pasti menang. Pahal lah kau ni. Semua orang tahu dapatan daripada survey parti PBBM kalau bertanding, tapi dia bawa cerita. Jadi kita ni analisa mana ni? Analisa mana yang dia bawa? Kita pun sebenarnya rakyat telah dapat baca sentimen-sentimen. Kita pun tahu bahawa PRU 13, PRU umum 13, PRU 14 banyak analisa-analisa yang dilakukan dan banyak kajian dibuat. Tapi kenapa cerita bahawa PBM tak ego, kerana ada PBM ni UMNO lemah. Jadi kenapa dilontarkan cerita-cerita yang melemahkan? Sebenarnya pilihan raya yang lalu Barisan Nasional kalah bukan kerana lemah. Semua orang tahu. Tapi kerana pengundi ditipu dengan janji-janji manis dan tsunami fitnah yang terlampau. Bukan kerana Pakatan Harapan kuat sangat. Tidak. Kena bawa pula cerita kononnya UMNO ni nak bersama dengan DAP. UMNO nak bersama dengan PKR. Jadi kononnya kita akan hilang prinsip. Apabila UMNO bersama dengan PKR, UMNO akan bersama dengan prinsip. Ini membuatkan ahli-ahli UMNO, iya ke? Betul ke? Jadi, apa hal ni? Sepatutnya kita bertanya dengan Tan Sri Muhyiddin, Presiden Parti Perhimpunan Bersatu. Dulu dia kalahkan Barisan Nasional, masa itu dia bekerjasama dengan siapa? Parti Perhimpunan Bersatu bekerjasama dengan DAP. Parti Perhimpunan Bersatu bertanding pun di bawah Parti Keadilan, PKR. Bukan UMNO. Jadi soalnya sekarang siapa yang kerjasama dengan siapa? Soal prinsip apa benda ni kau nak cakap? Jadi kita nak tanyalah. Yang MP-MP yang terjun apa semua. Dia datang. Daripada parti mana? Daripada UMNO. Yang datang daripada DAP. Yang datang daripada PKR. Dan bercakap, kita kena soal prinsip lah. Prinsip benda kemudian yang beria sangat ni. Kononnya mesyuarat UMNO bahagian ketereh. Memutuskan. Menuntut. UMNO bahagian adalah sekitar 24 orang jawatan kuasa. Ahli peringkat akar umbi. Perhimpunan Agung bahagian yang mendengar suara daripada semua ahli. Bukan ditentukan oleh 24 orang ketua bahagian ataupun jawatan kuasa bahagian. Bila Majlis Tinggi buat keputusan, kamu kata Majlis Tinggi veto. Sekarang ni kamu minta Majlis Tinggi menentang kehendak daripada pimpinan bahagian. Menentang kehendak ahli-ahli akar umbi. Kemudian kerana tolak itu, bahawa maksudnya bahawa UMNO mesti menuntut jawatan timbalan Perdana Menteri. Dulu kata ada tawaran, sekarang nak tuntut pula. Ini apa benda bercakap ni? Saya pun tak faham. Inilah antara kitul-kitul dan juga mamak Mandalia yang boleh memusnahkan UMNO. Kemudian mereka yasha cerita kononnya UMNO ini bakal berpecah 2, berpecah 3. Nah, saya heran. Dulu waktu kita menjadi pembangkang boleh bersantun. Saya ingat lagi waktu dia jadi Susah Agung. Turun ke gelanggang, boleh dikatakan tiap minggu bertemu dengan ahli-ahli peringkat akar umbi. Tapi bila kamu dah jadi menteri, sebulan sekali pun tak turun peringkat akar umbi. Langsung tak santun ahli-ahli di Perlis, tak disantuni ahli-ahli UMNO di Kedah, di Pulau Pinang, di seluruh negara. Alasan COVID. Sebab apa? Sebab empuk duduk di kerusi sebagai menteri. Dan sekarang ni dia telah melihat realiti bahawa bila UMNO menarik sokongan daripada PBBM, maka dengan sendirinya mereka akan hilang jawatan. Itu sebenar-benarnya. Dibawa pada usul tuntutan, 2 tuntutan. Pertama, menarik balik keputusan yang kita tidak akan bersama dengan PBM dan jawatan timbalan menteri. Siapa yang lapor ni sangat ni?
Siapa yang tak sangat ni jawatan Timbalan Perdana Menteri? Saya heran. Tindakan Tan Sri Anwar Musa bagi saya sebenarnya saya dah tak nak cakap soal Anwar Musa ni. Tak perlu bagi saya dah. Bagi saya dia tak wujud dalam kamus saya. Sebab orang yang tak layak untuk dibuat kawan, tak layak untuk dibuat sahabat, tak layak. Sebab dia orang yang kalah dalam pertandingan Timbalan Presiden menentang Datuk Mak Hassan. Dipungut oleh Datuk Zaid Hamidi, dijadikan sebagai Setiausaha Agung, jawatan begitu besar dalam parti. Langsung tak kena budi. Jadi Setiausaha Agung membuat acuan, naratif, buat SD. Ini idea SD, ini dia punya idea lah ni. Setiausaha Agung. Kerana bila dilihat dia terlalu laju, maka Presiden letakkan dia sebagai Setiausaha Barisan Nasional. Ingatkan kod-kod bolehlah berubah, masih lagi tak berubah. Jadi bila akhirnya Presiden mengatakan tak apalah, you teruslah konsentrate jawatan dia sebagai menteri. Jagalah rakyat berapa persatuan. Sudah merasakan bahawa seolah dipecat itu, pokok jawatan saya dipecat, saya disingkir. Bendanya kau dilantik, bukan dipilih oleh ahli UMNO. Yang kamu nak serahkan balik pada ahli UMNO, yang kamu nak jumpa dengan ahli UMNO, yang nak bagi tahu pada ahli UMNO, saya denial lah, seolah-olah saya dizalimi, saya disingkirkan. Kamu dipungut, kamu anak pungut. Itu dia. Kamu kalah. Accept. Warga UMNO tidak menerima kamu untuk diletakkan sebagai Timbalan Presiden Parti. Datuk Mak Hassan dari situ. Jadi bila dia kata begitu, saya berhairan. Sebab tu saya tengok pandangan saudara Muhammad Azmi daripada Kelantan. Dia kata UMNO tewas PRU 14 kerana difitnah dengan teruknya serta serangan dari luar dan dalam UMNO. Sebenarnya UMNO ada maruah. Akar umbi UMNO ada maruah. Yang tak ada maruah adalah mereka yang melompat dan mengkhianati perjuangan UMNO. Akar umbi dan pengundi tidak akan lupa pada mereka yang melompat, pada mereka yang mengkhianati perjuangan. Jadi yang menjadi melompat apa semua tu, dia kata teruslah. Dan nasib anda akan ditentukan dalam PRU 15 nanti. Itu realitinya. Itu yang saya dapat kiriman daripada Saudara Azmi daripada Kelantan. Saya baca juga konon-kononnya. Okey, saya nak hayati bukanlah nak debate, saya nak cakap bahawa kononnya dalam satu Twitter kiriman Tan Sri Anwar Musa, dia kata sebagai bekas Setiausaha Agung, dia menyenaraikan 7 sebab yang dipercayainya sebagai faktor kepada wujudnya perpecahan yang berlaku dalam parti. Bila masa dalam parti berpecah? Bila masa ada perpecahan dalam parti, dia mewujudkan krisis. Dia yang mewujudkan segala-galanya begitu. Itu kamu kata perpecahan berlaku. Mana berlaku perpecahannya? Kata bermula apabila UMNO kembali menjadi kerajaan. Waktu kamu jadi kerajaan, tak ada apa pun, semua jumpa Balian UMNO, tahniah Hawabi. Dapat jadi menteri, tahniah Hawabi, tak ada. Dia kata untuk apa ini, apabila ada jawapan apabila UMNO kembali menjadi kerajaan, ada yang teramat kecewa. Mereka tidak terpilih menjadi kabinet dan mereka mulakan rentak yang berbeza. Siapa yang tak terpilih? UMNO waktu itu dah bercakap dengan Parti Pribumi, kalau nak lantik menteri, bincanglah dengan UMNO. Ini tidak. Senarai nama yang dikemukakan oleh UMNO tidak dipakai oleh Tan Sri Muhyiddin. Dia lantik orang dia yang dia yakin boleh dipergunakan untuk mengukuhkan kedudukan parti yang menjadi parti pemerintah dalam amalan demokrasi yang songsam yang saya katakan. Orang sedikit, orang kecil menguasai yang besar. Tak ada siapa kecewa. Kononnya wujudkan rentak yang berbeza. Tak ada siapa kecewa. Kedua, dia kata apabila anak buah berada dalam kerajaan tetapi buah besar di luar kerajaan, wujud 2 kluster. Siapa yang mewujudkan? Sepatutnya kalau anak buah tu dah masuk dalam kerajaan, jadi buahnya presiden parti, timbalan presiden parti tidak berada dalam kerajaan, mereka adakan pertemuan setiap minggu lah. Sebelum mesyuarat kabinet yang selalu katakan, datanglah ke ibu pejabat, bincang dengan presiden, dengan ahli majlis tinggi, dengan timbalan presiden, apa tuntutan kita, apa yang nak dibincangkan dalam kabinet mendatang ni. Tidak. Anda angkuh sebagai menteri. Kemudian dia kata, ketiga, sejak kes-kes di mahkamah tidak memihak kepada yang dakwa. Soal mahkamah, siapa yang mengatakan kes tidak memihak? Kamu mengetahui seorang hukum akan dijatuhkan.
Datuk Seri Presiden bersama dengan Datuk Zahid Hamidi, Datuk Seri Najib bersama dengan beberapa orang ahli Majlis Tinggi UMNO yang dituduh di mahkamah, mereka berhadapan, tak ada masalah. Apa kata Tan Sri Syarif Samad? Dia kata, okay, we need to face. Apa kata dengan Datuk Seri Agung? Tak ada. Dan kita tidak mengharapkan ada campur tangan dalam mahkamah. Cuma yang kita katakan bahawa jangan adanya tuduhan-tuduhan terpilih yang diunjurkan oleh pemerintah terdahulu. Contoh, apabila Datuk Seri Zahid Hamidi tidak mahu membawa UMNO tunduk dan memasuki semua anggotanya secara en blok menyertai PBN, maka mereka ugutan kamu akan didakwa. Kata Zahid Hamidi, dakwalah. I'm not doing anything wrong. Tapi kalau kamu menguasai mahkamah, kalau kamu menguasai segalanya, go ahead. Maruah UMNO kena dipertahankan. Takkan Presiden UMNO kena ugut begitu, mau ke kelam kabut nak menyembah orang. Takkan kita mahu mempunyai seorang Presiden parti. Kita punya nakoda kapal kita ni, seorang pengecut. Melihat ada saja ombak, baru ada ombak sedikit di hadapan, maka batera itu mau disengitkan kemudian. Nak cari lagi tempat lain, cari tempat tu. No! Batera UMNO, biar hari lintar datang merubah. Biar hari lintar datang menyanggah. Batera UMNO terus diteruskan. Nakoda UMNO tidak pernah takut. Kita akan layari batera kita ini sebab kita tahu di hadapan itu ada pulau harapan. Ada pulau impian untuk warga bangsa Melayu. Nah itu pandangan. Jadi cabaran sekadar nak bawa ke mahkamah, bawalah. Saudara muni-muni, bosanlah dengan Noor Musab. Memang kita pertama bosan sebenarnya saya katakan, saya nak bagi pencerahan sebab dia mengatakan 7 sebab. Yang ketiga dia kata kes mahkamah. Kes mahkamah yang mana? Kes mahkamah kamu dah selesai ke belum? Ini persoalannya. Nah ini kalau nak bercakap lakon ada kes mahkamah lagi. Nah, diri dia sendiri itu suci ke? Bukan kita tak tahu. Dia janganlah kamu babitkan presiden saya. Presiden saya memilih untuk berhadapan dengan mahkamah. Mantan presiden memilih untuk berhadapan dengan mahkamah. Tidak ada kegerunan, tidak ada takut. Nah, biarlah mahkamah menentukan seadilnya. Dan kita minta supaya jangan ada campur tangan. Bila masa pula kita minta campur tangan kerajaan untuk memihak pada kita. Kalau tidak, dulu lagi lah Zahid Hamidi tak ada masalah. Dulu lagi. Waktu kerajaan Pakatan Harapan lagi. Waktu itu, jumpa dengan Tuan Mahathir semua, serah. Tak ada lah tuduhan. Tapi no. Kita nak menjaga maruah UMNO ni. Perlu dipertahankan. Bukan boleh dijual beli. Ini maruah rakyat. Ini maruah warga bangsa 37 juta warga Melayu. Dan berjuta lagi yang duduk atas pagar. Yang bersimpati, yang menyokong UMNO. Tapi kadang-kadang mereka meluat kerana adanya pemimpin macam Anwar Musa. Mereka meluat adanya pemimpin Musa berbulu ayam. Kemudian dia kata yang keempat adalah bahawa perpecahan berlaku sejak pertemuan sulit. Bulan Ogos atau September. Ini apa benda ni Ogos atau September? Ni cakap betul-betul berapa bulan. Dia kata pada 11 Oktober. Dia kata bulan pertemuan sulit, bulan Ogos September sebelum pilihan raya negeri Sabah. Yang dikatakan sebagai percubaan menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional. Dan menyokong Presiden PKR Anwar Ibrahim pada 11 Oktober tahun lalu. Dan benda ni persoalan sulit dengan siapa? Saya tahu bila dia kata pertemuan itu berlaku di sebuah rumah di sekitar Ampang yang melibatkan pimpinan parti dan pimpinan PH. Konon-konon nak tarik kan, nak harik. Kalau Tengku Razali terlibat, tak pengenang pun. Masa pilihan raya umum, pilihan raya negeri di Sabah, saya ingat lagi. Pagi itu, pada pagi Sabtu tu, selepas pembuangan undi, yang Muhammad Mulya Tengku Razali telefon saya daripada Ampang. Saya dari Kota Kinabalu. Macam mana? Saya kata boleh menang. Kedudukan macam mana? Begini. Kenapa mereka buat begitu pada kita? Yang Muhammad Mulya Tengku Razali menzahirkan kekecewaan dia melihat bahawa adanya kerajaan waktu itu menjadikan UMNO ini sebagai, nak jadikan UMNO ini macam mana parti PKR. Masa itu belum bentuk lagi kerajaan Perikatan Nasional. So jadi bila tuduh gitu, saya marahlah. Benda tak betul. Kononnya nak menjatuhkan kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin. Dia lupa ke? Waktu itu, Tan Sri Muhyiddin baru tak ada lagi lah. Tak ada. Cakap tak betul ni.
So waktu pilihan raya kecil, pilihan raya negeri, masa pilihan raya di Kimanis. Lepas tu pilihan negeri Sabah, betul. Betul, waktu tu memang ada kerajaan. Tetapi kita merasakan bahawa mereka sudah bermain kayu tiga. Mereka sudah menipu kita. Ada calon-calon yang sepatutnya jangan diturunkan bertanding. Itu kawasan kita. Dia lawan juga, dia letak calon bebas dan sebagainya. Mereka melakukan sabotaj. Jadi dalam keadaan kita, apakah kita boleh menzahirkan kemarahan kita? Ini dia kata. Dia ketujuh, dia kata satu gerakan dilancarkan dengan meminta UMNO bahagian. Membuat usul menolak kerjasama bersatu pada PRU15 sebagai strategi menjayakan jajaran baru dan Perhimpunan Agung UMNO PAU 2020 dijadikan untuk menjadikan medan membatalkan jajaran asal yang telah diputuskan Majlis Tinggi berkali-kali. Apa benda ni Anwar Usam cakap ni? Gerakan dilancarkan dengan minta UMNO bahagian membuat usul. Bahagian saya sendiri yang bercakap. If bahagian saya pun tak ada buat begitu, macam mana kau nak cakap bahagian lain? Kononnya saya dah cakap dari dulu lagi, 2 bulan lepas saya, kononnya bahawa ada orkestra. Bahagian ni buat usul ni, bahagian ni buat. Tak ada. Nahi, kabi nahi. Jangan buat bohong. Jangan menipu rakyat. Jangan menipu UMNO. Sebab saya terlibat sama. Usul itu saya yang bercakap. Saya yang membahaskan. Bukan ada orkestra, bukan ada opah. Saya kena usul. Tak ada. Jadi kamu tuduh, yang ni saya marah. Bila saya baca 97 ni, saya memang marah. Kerana seolah-olah kita ni dungung sangat. Ahli-ahli UMNO peringkat bawah ni baral sangat. Bodoh sangat. Boleh disusun atur. Kamu cakap begini, kamu cakap begini. Seolah itulah impiannya. Nak melihat warga UMNO ni seolah ni bodoh, bangang. Yang tak reti untuk berpolitik. Sedangkan usul ini lahir daripada keinsafan. Kemarahan, amarah ahli-ahli UMNO yang tak boleh ditahan. Meluap-luap melihat perangai mereka yang memimpin PBM itu. Melihat UMNO ni seolah bahawa kita ni macam apa begitu hina. Dengan kata-kata bahawa tak ada parti PBM, kita tak akan jadi menteri. Tak ada PBM, kita tak akan merasalah memerintah kerajaan. Tanpa ada orang, kita tak jadi kerajaan. Ini yang dilogankan, ini yang disuarakan, membuatkan ahli-ahli UMNO mereka akan marah. Malahan bertambah marah lagi apa berlaku di beberapa bahagian. Seperti yang disuarakan oleh Datuk Nazir Aziz. Bahagian dia pun diwujudkan cawangan nak curi ahli kita. Dan ini keadaannya. Dan sekarang ni dia mengatakan bahawa ini ada orchestrate. Siapa yang orchestrate? Now sekarang ni usaha untuk mencari perwakilan-perwakilan round satu Melaya, kononnya untuk bawa usul untuk dibahaskan. Itu mereka jawabkan. Itu mereka orchestrate. Itu yang kita dapat tahu. Kononnya ada pembayaran. Kononnya ada nak dibayar. Dia dapat RM10,000, RM20,000, RM40,000. Takkan murah sangat nilai perjuangan UMNO. UMNO tidak akan menuntut sebarang bayaran bila dia berjuang. Warga UMNO, pimpinan UMNO, bila dia melangkah, sekali kaki melangkah, berpantang jauh sekali. Itu warga UMNO. Membujur lalu melentang patah. Apa saja yang berlaku di depan tidak akan menghalang. Tak usahlah kamu nak bribe, tak usahlah kamu nak rasuah dengan di jawatan, kamu nak bagi dengan RM1, tidak dipandang. Ini tuntutan UMNO. Yang kamu nak lawan pasal apa? Yang tak sangat-sangat supaya UMNO itu mesti menyokong PBBM. UMNO mesti bersama dalam kerajaan PN. You ni sebenarnya ahli UMNO ke atau ahli PBM? Sila keluarlah. Masuk parti PBM. Bercakap bantai UMNO. Tak ada masalah. Ini kamu dalam UMNO. Kamu mantan Susah Agung Barisan Nasional. Kamu mantan Susah Agung UMNO. Tapi kamu berangai lebih teruk daripada Mamat Mandalia. Lebih teruk daripada si Kitul. Gunakan orang. Buat mesyuarat cawangan bahagian. Saya tidak yakin ahli-ahli bahagian. Ada tanda tangan SD ni. Tanda tangan semua. Ini budaya SD. Budaya aku bersumpah. Ini mereka yang tunjukkan. Dulu UMNO tak pernah ada aku bersumpah ni. UMNO tidak pernah menandatangani sebarang aku bersumpah, sebab itu yang dipetikai oleh Tengku Razak Hamzah. Tapi sejak Anwar Musa menjadi Susah Agungnya, mulalah ada aku bersumpah itu, aku bersumpah ini, aku bersumpah sokong Tazimudin sebagai Perdana Menteri. Akhirnya amalan demokrasi yang diputuskan sepatutnya Agung melantik terpulang pada dia menggunakan absolute power of the king.
diladani dengan akuan bersumpah. Dan sekarang nak ada lagi akuan bersumpah. Berapa banyak akuan bersumpah? Jadi akhirnya jadi satu budaya akuan bersumpah. Saudara Sikas Nur Saleh, sekilas ikan di air sudah ku tahunya. Betul. Nah yang heran sebelah tu dia menuntut. Dia nak menuntut jawatan Timbalan Perdana Menteri. Gamaknya dia ndak lah. Sebab jawatan itu kalaulah UMNO ndak, Presiden UMNO ndak, dia boleh cakap waktu tu. Waktu pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional dah boleh cakap dah. Okey, sekarang ni kita berjumpa. Macam lepas, apa kata tak mau apa jawatan. Ini saya cakap terus terang. Memang Presiden PAS Tuan Guru Haji Hadi dalam pertemuan dengan Datuk Zaid Hamidi menyatakan bahawa PAS tidak menuntut jawatan Timbalan Perdana Menteri. PAS cuma minta, dia kata kalau boleh dia nak jadi sebagai Presiden PAS, nak jadi sebagai duta ke negara-negara Islam. Bukan Timur Tengah. Negara-negara Islam. Itu tuntutan. Jangan nafikan. Kemudian Datuk Zaid Hamidi dia kata no, jawatan ni saya tak mahu. Sebab saya nak menyelesaikan masalah saya di mahkamah. Itu jelas. Tak ada dia kata no, anak jawatan menteri. Tak ada. Cuma adalah senarai nama-nama menteri yang diajukan di kalangan ahli-ahli UMNO. Itu pun tidak diterima. Jadi sekarang ni yang kata tak jawatan Timbalan Menteri, apa benda ni? Jadi sekarang ni saya rasa warga UMNO kena tarik nafas, kena fikir. Inilah budaya ada sekarang ni. Mereka sedang menghancurkan. Mereka round satu Melaya. Round satu Melaya, brother. Minta ni sokongan supaya kurang kucing kurap sangatlah UMNO ni. Nak menyembah Tan Sri Muhyiddin untuk jawatan Timbalan Menteri. Untuk siapa? Untuk siapa jawatan itu? Kononnya kalau dapat jawatan Timbalan Menteri itu ada peruntukan 600 juta. Apakah dengan wang 600 juta itu cukup untuk membiayai kos pilihan raya? Apakah dengan 600 juta itu boleh memastikan UMNO menang? Sedangkan hari ini, selagi UMNO bersama dengan Parti Pribumi ini, PBM ni, selagi itulah rakyat akan menghukum UMNO. Lagi cepat UMNO memutuskan hubungan dengan Parti Pribumi Bersatu ini, lagi cepat rakyat rasa lega dan mereka sudah boleh bergerak untuk menggerakkan pilihan raya umum. Dan saya tahu benda-benda begini. Berkali-kali saya katakan bahawa tidak mungkin Tan Sri Muhyiddin akan memanggil pilihan raya umum selagi UMNO tidak dapat ditawan. Sebab itu sekarang ni diadakan kepelbagaian usaha. Kalau ini tak selesai, kalau Presiden UMNO tak boleh dicacatkan, pimpinan Majlis Tinggi UMNO tidak boleh disanggah, pimpinan UMNO tak boleh dirobek kesatuannya, maka akan berlaku satu wave baru yang akan dicipta. Saya dah dapat baca dah dia punya game. Pertama sekali, mereka akan cuba untuk memusnahkan Barisan Nasional. Mereka akan cuba pula memikat daripada parti MCA, parti MIC untuk keluar daripada Barisan Nasional. Kerana mereka mahu Barisan Nasional ini ditiadakan. Hilang daripada radar politik negara. Bila tiada Barisan Nasional, maka UMNO akan dikerjakan. Dengan alasan bahawa Perhimpunan Agung kita ni tidak menepati kehendak ROS, kerana Perhimpunan Agung ini macam-macam lah. Mereka boleh buat cipta macam-macam. Mereka yang berkuasa, maka UMNO ini akan diharamkan. Bila ini berlaku, baru nak panggil pilihan raya. Mereka ingat ahli-ahli UMNO ni boleh terima dengan urutan begitu. No way. Saya ingat 2 minggu dulu saya dah cakap. Pemikiran mereka, kalaulah UMNO ini diharamkan, Barisan Nasional dah tak ada, maka ahli-ahli UMNO ni besar kemungkinan akan menyertai PAS. Kerana PAS berada dalam Perikatan Nasional. Saya kata cubalah. Sebab itu, mereka mencipta naratif lagi bahawa burukkan seburuk-buruknya Pakatan Rakyat. Kerana kalau warga UMNO dah tak ada sangat, mana nak pergi? Kalau dah tolak kami ke dinding, so apa salahnya? Dan kalau kita bekerjasama dengan Pakatan Rakyat, bukan kata Sri Muhyiddin bekerjasama dengan PKR. Malahan menggunakan logo PKR bertanding. Apabila parti PBM tidak didaftarkan. Wuyuk Datuk, memang mereka nak mewuyupkan sama sekali. Sebab mereka sekarang ini berandaian jawatan itu lebih penting, bukan soal perjuangan rakyat. Bagi mereka rakyat soal lain. Tapi mulutnya, kita akan menggunakan ini. Parti ini tidak lain dan tidak bukan. Adalah untuk memastikan bahawa
rakyat diutamakan, bahawa kita berjuang ini perpaduan Melayu kepada bapa kamu. Mana alasannya yang mengatakan perjuangan Melayunya kalau parti PBM itu membuka keahliannya pada bukan Melayu? No DAP, tu yang masuk tu bukan orang DAP. No PKR, tu yang kamu terima tu bukan daripada PKR. Jadi saya hairan. Mereka kadang-kadang nak tipu. Saya sebab tu saya menjadi marah kerana mereka mau menipu warga. Mau seolah-olah kita ni dungu, baral, tak boleh berpolitik. Kononnya dia hebat sangat berpolitik. Kamu berpolitik pun tiap-tiap kali bertanding pun terterap. Bolehlah, di kawasan kamu tu boleh kamu menang lah. Masuk gelanggang peringkat nasional, bertanding ketua pemuda pun terterap. Bertanding timbalan presiden terterap. Dulu bertanding kelab UMNO London terterap. Jangan cakap banyak lah. Jangan ingat bahawa kamu boleh bersyarah. So aku boleh. Orang tidak akan terperangkap atau terpengaruh dengan syarahan-syarahan kamu. No, saya nak cakap benda ni sebab saya geram. Jadikan 7 alasan. Lain tak ada sekarang ni, Tobi. Dibalon sehabis mungkin. Dan usaha yang paling saya marah sebab mereka berusaha untuk memalukan Presiden UMNO dalam Perhimpunan Agung yang akan datang pada 27-28. Inilah saya katakan kali ini saya yakin pemuda tidak akan mengizinkan. Walau sebab itu mereka menggunakan wanita. Saya tidak yakin pergerakan wanita pun boleh bersetuju untuk itu. Saya tidak yakin juga bahawa Puteri akan meredhakan presiden dijadikan sebegitu. Dan saya yakin warga UMNO juga tak akan redha melihat pimpinannya diperlakukan sebegitu. Belajarlah untuk berterima kasih. Belajarlah untuk mengenang jasa orang. UMNO Parti Melayu. UMNO ada batas-batasnya. Saya tak tahu, saya tunggu-tunggu. Sepatutnya malam besok besar kemungkinan saya akan sepentah dengan Datuk Lokman Adam. Besar kemungkinan. Pukul berapa saya tak tahu. Jadi saudara Mak Seperti, tidak sekali UMNO, tidak sekali-kali akar umbi UMNO pergi ke PAS. No way. Kita sama-sama kukuhkan ukuah kita. UMNO dalam menjelang 75 tahun sambutan Jubili Emas kita ini, kita akan singkirkan mereka si Kitul, Mamak Mandalia daripada bumi UMNO. Saya besok insya-Allah saya akan jumpa dengan Presiden UMNO, saya akan tuntut apa yang saya tulis ini, saya akan bawa ni kena akar umbi UMNO. Kita tidak lagi menerima. Biarlah kita kehilangan seorang daripada kita mengizinkan UMNO ini dijahanamkan oleh mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam besok, sama ada bersama saya dan bersama Datuk Lokman atau tidak. Selamat malam. Terima kasih.